Kempen PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak berbaki 3 hari lagi. Isu pembangunan dan calon diramal penentu pilihan pengundi. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Magdalena Depol. Silakan, Mag. Ya, Farhatul, pelbagai faktor menjadi perhatian sepanjang kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak yang akan berlangsung pada 24 Januari ini. Penganalisis politik berpendapat isu pembangunan, pemilihan calon serta tahap penyertaan pengundi antara elemen utama yang dijangka mempengaruhi keputusan PRK itu nanti. Menurut Timbalan Dekan Fakulti Sains dan Kemanusiaan UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad, rekod pembangunan sebelum ini menjadi antara perkara yang dinilai oleh pengundi di kawasan berkenaan. Legasi penyandang sudah kita lihat ada usaha-usaha untuk membangunkan bandar baru di Kinabatangan. Selain daripada usaha menyokong pembangunan infrastruktur walaupun tidak seperti yang diharapkan oleh kebanyakan orang, baik orang dalam Parlimen Kinabatangan maupun di luar daerah Kinabatangan itu sendiri. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Katanya pelaksanaan pembangunan memberi gambaran usaha berterusan kerajaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjadi antara pertimbangan penting pengundi. Mengulas perkembangan kempen, Dr. Syahrudin menyifatkannya berlangsung secara sederhana selari dengan keyakinan pengundi terhadap keupayaan penyandang atau parti yang mengetengahkan calon. Dalam masa sama, beliau menjangkakan peratusan keluar mengundi sekitar bawah 70%. Sementara itu, isu pembangunan dan kebajikan rakyat menjadi antara perkara yang disentuh dalam program santai bersama calon PRK Dun Lamak di Kampung Nusa Jaya. Calon BN Muhammad Ismail Ayub berkata jasa dan sumbangan Allahyarham Datuk Bung Mokhtar Radin wajar dikenang, khususnya dalam pembangunan infrastruktur asas seperti masjid, perumahan dan kemudahan awam di kawasan berkenaan. Menurut Muhammad Ismail, kemudahan yang dinikmati hari ini adalah hasil usaha kepimpinan terdahulu. Ia menjadi asas untuk kesinambungan perkhidmatan pada masa hadapan bersama calon Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Muhammad Ismail turut menyentuh keperluan menangani isu rakyat secara menyeluruh termasuk banjir, sistem perparitan, kebakaran serta bantuan bencana. Selain inisiatif perumahan kerajaan negeri seperti Rumah Mesra SMJ. Dalam pada itu, beliau mengingatkan masyarakat agar mengetepikan perbezaan fahaman dan memberi keutamaan kepada kepentingan jangka panjang. Suasana hujung minggu di Sukau Kinabatangan kini lebih ceria dan bermakna dengan pewujudan sebuah pasar malam. Pasar malam Sukau beroperasi setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 petang, menjadi tumpuan penduduk untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Saleh Jikri ada perkongsiannya. Pewujudan Pasar Malam Sukau ini merupakan antara inisiatif kerajaan negeri dalam usaha merancakan ekonomi penduduk luar bandar seiring dengan pengiktirafan Sukau sebagai daerah kecil yang kini berkembang pesat. Antara perangan keperluan asas yang mendapat sambutan hangat penduduk termasuk daging ayam, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan. Memang membantulah sebab dalam sebulan dia ada 4 sesi. Harapan kami pasar malam ini berterusan untuk kami mencari rezeki. Begitu juga pasar tani, tamu dan sebagainya. Kami berharap kerajaan membantu kami jugalah. Sambutan okey, orang yang membeli ramai. Sini walaupun jauh tapi dia berbaloi. Sambutan ramai kalau sini. Penjaga pun ramai. Deretan gerai makanan dan minuman turut mencuri perhatian pengunjung dengan pelbagai pilihan juadah, sekaligus menarik kehadiran bukan sahaja penduduk sekitar, malah pengunjung dari luar daerah. Daripada saya di Bukit Garam, daripada Sandakan, sehingga sini ada QR, senang nak buat pembayaran dan sebagainya. Jadi banyak kemajuan. Kemajuan tu ada, kelihatan, nampak. Bagi golongan ibu bapa, pasar malam ini menjadi ruang santai bersama anak-anak, apatah lagi dengan penyediaan taman permainan kanak-kanak yang mewujudkan suasana mesra keluarga dan selamat. Saya harap kenopi lah, sebab ramai peniaga di sini, ramai pengunjung yang datang. Taman permainan bagi kanak-kanak pun
perlu ditambah agar menarik kedatangan pelancong untuk datang ke sini dan lain-lain lah. Pasar malam ini turut menjadi pusat pertemuan sosial mengeratkan hubungan silaturahim dan memperkukuh semangat komuniti dalam kalangan generasi muda. Baik, inilah dia Pasar Malam Sukau. Ada ikan bakar, ada putu, ada jagung rebus dan juga ada oden, dan ini antara makanan yang terdapat dalam di Pasar Malam Sukau ini. Dan Pasar Malam Sukau ini antara usaha berterusan kerajaan dalam membela nasib rakyat khususnya di luar bandar. Sari Zikri, RTM. Murid berkeperluan khas di Sabah kini mendapat manfaat pembelajaran STEM yang lebih praktikal, kreatif dan menyeronokkan menerusi pelaksanaan program Persens 5.0. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, pendekatan berasaskan pengalaman sebenar itu membantu murid memahami konsep dengan lebih bermakna dalam suasana pembelajaran inklusif. Beliau berucap merasmikan program Persens 5.0 STEM Meets Art at School di SK Pendidikan Khas Tuaran di Putatan. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Tetap KPSTI Hassan Mahali. Program ini merupakan inisiatif UMS dalam usaha merakyatkan sains, teknologi dan inovasi, khususnya kepada murid berkeperluan khas melalui penggabungan elemen STEM dan seni. Pendekatan seumpama diyakini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kreatif sekaligus menyemai minat pelajar istimewa terhadap bidang STEM sejak peringkat awal. 22 notis saman dikeluarkan dalam operasi bersepadu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah bersama agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri di Jalan Kuhara Tawau pada malam Selasa yang melibatkan pelbagai kesalahan hasil pemeriksaan ke atas 271 kenderaan. OPS adalah tujuan untuk meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya, membantras kesalahan trafik serta mengekang pelbagai pelanggaran undang-undang melibatkan warga tempatan dan warga asing. Beliau ditemui media selepas operasi bersepadu di Jalan Kuhara Tawau. Antara kesalahan yang dikesan termasuk pemandu tidak memiliki lesen memandu, lesen tamat tempoh serta cukai jalan tidak sah. Operasi dijalankan bersama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara. Bagaimanapun, tiada kenderaan disita dalam operasi ini. JPJ Sabah menegaskan operasi penguatkuasaan akan diteruskan secara bersasar dan berterusan. Laluan pusingan U Sinawe dan Jalan Tuaran Bypass Kota Kinabalu perlu dibaiki segera. Rayuan disuarakan beberapa pengguna jalan raya yang ditemui RTM yang mahu pihak berkaitan mengambil langkah proaktif bagi mengurangkan kesesakan yang dihadapi. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah sebelum ini telah mengarahkan penyelenggaraan segera terhadap laluan jalan ini termasuk penyediaan RM15 juta bagi skop pembaikan kekal. Mudah-mudahan ini kali terbaiklah. Pembinaan semua kami minta semua pembaikan jalan terbaiklah. Jangan lagi orang bilang nanti rosak lagi, susah kami nanti. Ya, tapi kami harap macam kita boleh contoh lah luar negara macam mana dia punya kemajuan kan. Harap lebih selesa dan selamat lah untuk pengguna. Jadi kalau peruntukan sudah dibagi begitu, kami memerlukan masa yang cepat lah untuk diperbaiki. Masa ndak terlampau sikit apa. Yang penting jalan betul-betul dibuat dengan betul lah. JKR Sabah menasihati semua pengguna agar berhati-hati, mematuhi papan tanda keselamatan dan merancang perjalanan dengan lebih cermat ketika melalui kawasan terlibat. Komitmen Sabah Electric City terhadap kesejahteraan rakyat terus diperkukuh menerusi pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Program memfokuskan komuniti di seluruh negeri. Ketua Pegawai Koperasi Korporatnya Lisa Wan Siu Han menjelaskan Sabah Electric City telah menyalurkan lebih RM5.2 juta bagi menyokong inisiatif melibatkan pendidikan, kebajikan masyarakat serta pemeliharaan alam sekitar. Usaha tersebut akan diteruskan pada tahun ini. Lisa Wan berucap dalam majlis jamuan tengah hari Sabah Electric City bersama media di Kota Kinabalu.
Dalam masa sama, Sabah Electricity turut menekankan kepentingan kerjasama strategik bersama media sebagai rakan penyampai maklumat berkaitan pembangunan tenaga, operasi syarikat serta isu semasa kepada rakyat. Kerjasama seumpama dilihat semakin penting seiring pelaksanaan beberapa projek tenaga berimpak tinggi bermula tahun 2026. Ia bagi memastikan bekalan elektrik di Sabah kekal stabil dan mencukupi. Majlis turut menyaksikan penyampaian sumbangan CSR kepada 10 wakil media melibatkan Ahli Persatuan Wartawan Sabah dan Kota Kinabalu Journalist Association. Upacara memperingati mangsa-mangsa Perang Petagas berlangsung penuh istiadat di Tugu Peringatan Petagas. Ia dihadiri kira-kira 400 orang dari pelbagai lapisan masyarakat. Upacara yang bermula seawal 8.30 pagi dihadiri Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam yang juga Menteri Kerja Raya dan Utiliti. Beliau mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur. Upacara dimulakan dengan tabik hormat sebagai penghargaan kepada wira-wira terlibat. Diikuti tiupan las pos serta bertafakur selama 20 saat bagi mengenang mereka yang terkorban. Istiadat meletakkan karangan bunga kemudian disempurnakan Datuk Dr. Joakim. Disusuli Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Datuk Lifred Wong mewakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu serta div jemputan lain termasuk wakil keluarga mangsa. Sejarah ini penting. Apa juga yang kita lalui, kalau kita tidak hargai, kalau kita tidak tahu akan akar umbi kita tidak akan maju ke depan. Yang paling penting, kita mengetahui sejarah kita, sejarah negeri kita menghargainya, kita menerimanya, dan seterusnya yang lagi penting, kita bertindak dengan tindakan yang positif untuk beralih lebih baik lagi. Upacara memperingati mangsa-mangsa Perang Petagas diadakan pada 21 Januari setiap tahun bagi mengenang 196 gelira yang terkorban dalam pembunuhan beramai-ramai oleh tentera Jepun pada 21 Januari 1944. Sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu, kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Terima kasih, Mac.